اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kelima daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Selepas daripada berpegang secara ijmal, berpegang secara kasar, secara borong, secara ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, lawan pada sifat kesempurnaan. Apabila sifat kesempurnaan tidak terhingga, lawan dia sifat kekurangan pun tidak terhingga. Kita berpegang secara ijmal, Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Al-Quran mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah perintah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kenal Allah, kenal akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat mana dipanggil kita mengenal Allah, kita telah beriman dengan Allah, kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, sekurang-kurangnya 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Jadi kelima daripada 13 ataupun 20 sifat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu terjemahan dia. Kemudian lepas dah kita agak panjang pembicaraan adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Selesai dah pembicaraan kitanya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kemudian didatangkan pula berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah dan juga hadis-hadis yang mutasyabih. Ayat mutasyabihah ni ayat yang mana tidak jelas maksud ayat, yang mana zahir ayat bawa kesamaran Allah Ta'ala ni nak sama dengan makhluk. Itu ayat mutasyabihah dan juga hadis yang mutasyabih. Lepas tu dalam kitab Faridatul Faraid comel didatangkan dua jalanan. Jalanan ahli sunnah wal jamaah. Satu jalanan salaf, satu jalanan khalaf. Kita nak memastikan bahawa kita kejap akidah kita suratul ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak kejap tu suratul ikhlas, kesucian pegangan. Kita nak berpegang kejap dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Kemudian ayat-ayat yang kesamaran dengan ini, ayat cerita berkaitan dengan wajah, ayat cerita berkaitan dengan tangan, ayat cerita berkaitan dengan mata, dengan kaki. Itu ayat-ayat yang panggil ayat-ayat yang mutasyabihah. Jadi dua jalanan. Jalanan yang pertama jalanan salaf, jalanan yang kedua jalanan khalaf. Kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua jalanan adalah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kena kejap moleklah antara kedua-dua jalanan. Jalanan yang rajih, jalanan yang kuat adalah jalanan salaf. Jalanan salaf cukup simple, cukup mudah. Selamat jalanan salaf dengan bahawa serah bulat-bulat pengertian ayat kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah-payah nak bubuh makna apa ayat tersebut, serah kepada Allah. Tak perlu susah payah nak tafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihah. Itu jalanan salaf selepas daripada ijma' ahli sunnah wal jamaah, termasuk jalanan salaf menyucikan Allah daripada zahir ayat tu. Zahir ayat muka, tangan, mata. Zahir dia tu. Muka, tangan, mata ni kalau pakai zahir kau nak menyamai dengan makhluk, ijma' ahli sunnah wal jamaah menyucikan Allah daripada zahir ayat tu. Kemudian selepas tanzih, menyucikan Allah, ijma' ni. Bukan pakai zahir. Pakai zahir itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ayat kata Allah ada muka, Allah ada muka. Ayat kata mata, mata Allah ada mata. Ayat kata tangan, tanganlah Allah ada tangan. Dia pakai zahir. Kemudian macam mana muka, mata, tangan serah kepada Allah. Diserahnya kemudian. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalanan salaf, tanzih, kemudian tafwid. Tanzih, ijma' ahli sunnah wal jamaah menyucikan Allah daripada zahir ayat. Kemudian tafwid, menyerah makna ayat, kehendak Allah dengan ayat tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjalanan ulama salaf. Hak terpesong muka-muka lah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekal muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada muka. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sekalian perkara binasa melainkan wajah Allah. Allah ada muka. Tapi muka Allah takkanlah macam muka kita. Muka kita tak comel mana. Takkan muka Allah tak comel makan muka kita. Tapi muka Allah lah. Muka kita sama kita pun tak serupa. Dia kata.
Takkan muka Allah serupa muka kita, tapi Allah ada muka lah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak menyucikan Allah daripada zahir ayat. Zahir faham muka-muka, tapi tak serupa. Sama-sama muka makhluk pun tak serupa, dia kata. Muka orang sama muka orang pun tak serupa. Muka orang dengan muka beruk lagi tak serupa. Dengan muka rimah, muka rimah tak serupa juga. Muka rimah pun tak serupa. Cuma rimah tu tak apa kena molek orang. Kalau rimah tu kena molek orang, daging dalam tu sedap, habis dah. Tapi rimah tu tak apa kena molek orang. Dia tengok macam muka saing dia je. Lepas tu dia jilat je. Kalau rimah tu kena sungguh muka orang, daging sedap, kenyang lah. Kenyang lah. Dah baik sangat manusia ni pun pergi main bira tu. Macam nak widah daging dia. Takkan sama muka orang dengan muka binatang. Muka kuala pun tak sama. Muka pitu pun tak sama. Muka lain-lain lah. Allah pun muka lain juga. Kita kata muka orang ke muka binatang ke, sama. Sama ke mana? Sama-sama berjirim. Sama-sama berbentuk. Sama lah. Sebab tu kita boleh royak bulat, lepek, besar, kecil. Sama lah panggil tu. Muka kuala, samalah berjirim. Kita boleh kata muka kuala tu luas, sempit, dalam, tohor. Serupa lah tu, serupa. Dia panggil berjirim. Muka pitu pun serupa juga. Dia panggil berjirim. Muka pitu tu luas, muka pitu tu sempit. Sama. Jadi kalau Allah ada muka, mana Allah berjirim juga. Ni hak jalanan yang terpesong. Ayat Quran cerita bab mata 5 ayat. Aini, mata aku 1 ayat. A'yunana, a'yun, mata-mata kami 4 ayat. Aini dengan lafaz mufrad, mata aku. A'yun pula 4 ayat. A'yun 4 ayat. Fa innaka bi a'yunina. Tengok tu. Mata kami. Sama juga dengan yadun. Yadullah. Bal yadahu. Tengok. Yadullah. Kalau pakai zahir kok, tangan Allah 1. Bal yadahu. Yadahu 2 tangan. Bal yadahu mabsutatani. 2 tangan. Mimma amilat aidina. Tu lagi banyak. 3 ke atas. Matwiyatun biyamini. Dengan tangan kanan. Nak pakai zahir. Ini panggil apa? Ayat-ayat yang mutasyabihah. Jalanan salaf. Menyucikan Allah dari zahir ayat. Kemudian apa kehendak ayat? Yadullah. Satu tangan. Yadahu 2 tangan. Aidina banyak tangan. Aini 1 mata. A'yun banyak mata. Apa kehendak serah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak didatangkan terjemahan. Serah kehendak ayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama khalaf, ulama kemudian letak makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah zat Allah, diri Allah. Tangan kekuasaan Allah. Mata pengawasan Allah. Gitu je lah. Itu jalanan ulama khalaf. Kita mati molek lah. Cuma kita ni kalau tengok dalam terjemahan, memang terjemahan, tengok pimpinan Rahman contohnya, dipakai jalanan khalaf dah ke tu. Mimma amilat aidina, dah Yasin tu. Aidina kekuasaan. Kekuasaan kami. Kalau kita tengok dalam terjemahan pimpinan Rahman. Itu jalanan ulama khalaf, jalanan ulama kemudian. Yang mana jalanan ulama khalaf ini lebih sesuai dengan zaman kita yang banyak kelang kabut dalam bab pegangan, banyak ahli bid'ah dalam bab pegangan, maka perlu kepada huraian. Perlu datangkan apa makna ayat itu. Muka, makna ayat adalah zat Tuhan. Tangan, makna ayat adalah qudratullah, kekuasaan Tuhan. Jadi
dalam keadaan zaman kita kelang kabut ni sesuai dengan jalanan ulama khalaf. Begitu juga dengan ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat, samalah juganya. Dalam kitab Faridatul Faraid ni didatangkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman tertinggi atas arasy. Tertinggi diterjemah dengan ala wartafa'a, tertinggi atas arasy. Jalanan ulama salaf menyucikan Allah daripada menyamai makhluk, iaitu makhluk bertempat, menyucikan Allah daripada bertempat. Kemudian apa kehendak ayat tu serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan salaf, cukup simple, cukup mudah. Jalanan ulama kemudian tertinggi atas arasy, istiwa atas arasy dengan makna Allah menguasai, Allah memiliki. Ini hak jalanan ulama khalaf, jalanan ulama kemudian. Kemudian ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat bukan hanya satu ayat. Bukan hanya satu ayat. Jadi ni kena atur molek lah, kena kemah molek. Sebab sekarang ni ditimbul bagai-bagai aliran yang terpesong. Ada yang menyabitkan Allah duduk atas arasy. Sebab apa Allah duduk atas arasy? Sesuai dengan Allah sebab arasnya besar. Jadi kalau bumi ni kecil, sebab bumi dengan arasy ni, bumi arasy umpama satu padang yang luas, bumi ni umpama cicing sebetuk. Tak nampak lah jawapan dia, halus sangat bumi ni nak banding dengan besarnya arasy. Jadi sesuailah Allah duduk atas arasy sebab arasy tu besar. Jadi berfahaman seolah-olah Tuhan pun besar juga. Besar ni berjirim, berjisim, berbentuk. Ada pula dengan makna Tuhan duduk atas arasy ni bukan Tuhan duduk atas arasy. Tuhan terpisah daripada alam. Tuhan terpisah. Bukan duduk atas arasy gini. Dengan makna Tuhan terpisah daripada alam, daripada makhluk Tuhan. Terpisah. Tapi apa yang berlaku di dalam alam Tuhan tahu. Tapi Tuhan terpisah daripada alam. Oh ni macam-macam ni. Ni macam-macam. Pahaman-pahaman yang karut-marut dalam bab ayat mutasyabihat. Jadi bagai-bagai peseng pula terpesong ni. Sebab dia daripada pemahaman pembacaan masing-masing. Pemahaman pembacaan masing-masing. Jadi mereka pun jadi tok sama di kalangan yang terpesong ni. Tok sama jadinya. Tok sama. Sebagaimana jawapan saya sebut dah sebelum ni. Orang tanyalah kalau Allah duduk atas arasy. Arasy ni makhluk yang Allah jadikan kemudian. Sebelum Allah duduk atas arasy, sebelum arasy dijadikan, Allah duduk di mana? Ni bukan soal nak tanya sangat, nak kakak dah mau kata Tuhan duduk atas arasy. Arasy ni ada kemudian. Sebelum ada arasy Tuhan duduk mana? Jawapan pun bagai juga, bagai-bagai. Ni duk sibuk tanya Tuhan tak royak duduk mana, Tuhan duk sibuk ni. Gitu. Kalau Tuhan royaknya, lepas Tuhan buat arasy, Tuhan duduk atas arasy. Dan sebelum tu Tuhan duduk mana? Tuhan duduk royak, Tuhan duduk tanya Tuhan. Ni apa pasal tu? Ni hok curiga belaka duduk tanya-tanya ni. Orang bukan nak tanya pun. Oleh kerana dah mu kata Tuhan duduk atas arasy. Arasy ni makhluk yang Tuhan jadikan kemudian. Sebelum Tuhan duduk mana? Bukan nak tanya, kita takkan soal. Kita tak tanya pun soalan tu. Sebab itu berkait dengan Allah berada di mana, kita takkan tanya. Oleh kerana mung kata Tuhan berada atas arasy. Arasy ni baharu. Sebelum tu Tuhan duduk mana? Kita takkan tanya Tuhan duduk mana. Tapi oleh kerana mung kata Tuhan duduk atas, timbul buat tanya tu. Bukan tanya sungguh ni, tanya perakak. Kena-kena makan perakak sungguh ni. Jawab bagai-bagai. Ada kata sebelum ada arasy Tuhan terapung atas udara. Pulau. Ada kata pula sebelum ada arasy Tuhan bertempat di tempat yang tak ada. Tempat tak ada lah. Ke mana pula? Makanul adami, tempat yang tak ada. Kata susah pula. Bening waktu kan dengar. Ini jawapan yang bernahan. Jawapan ni kau kata soal dah.
Macam mana? Tuhan bertempat di tempat yang qadim. Allah. Oh, maknanya ada satu perkara yang bukan makhluk Allah. Sebab kalau ada tempat yang qadim, tempat tu bukan makhluk Allah. Sebab perkara qadim, perkara yang bukan dijadikan oleh Allah. Oh, ni lagi kau sesat. Ni bagai-bagai yang terpesong ni. Walaha, jalan kalau nak pegang jalan salah, simple. Berpegang istiwa alal arsy, itu akidah Quran. Kita wajib berpegang istiwa alal arsy. Tapi apa makna istiwa? Serah kepada Allah. Beres, senang. Beres lalu dah. Ada soal-soal. Kalau nak pegang hak jalan salah. Kemudian berkaitan dengan hak sekarang timbul ni, hak berkaitan dengan golongan yang menyesatkan pegangan salah, pegangan khalaf. Hak duduk takwil ayat mutasyabih, letak makna yang selayaknya, dihukumkan sesat oleh golongan yang ekstrim. Sesat tu khalaf yang mentakwil ayat Quran sesat. Ni hak ekstrim, sesat. Ada setengah golongannya dia tidak menyesatkan, tapi dia kata dia pegang salah. Tapi bukan salah yang sebenar. Tapi dia tidak menyesatkan. Dia golongan terpesong ni, dia kadang-kadang ada sifat kepura-puraan. Kalau tempat dia kuat, dia nyatakan hak pahaman mereka secara terbuka. Kalau tempat mereka tak kuat, tidak ada kekuasaan, mereka menyembunyikan belang mereka. Gitu je. Dia ada cara dia, ada cara dia. Hak ekstrim memang mereka beranggapan jalanan khalaf meletakkan makna yang selayaknya kepada ayat mutasyabihah, dihukumkan sesat. Apabila diceritakan macam mana majoriti umat Islam berpegang dengan akidah khalaf, mereka sesatkanlah. Macam mana dengan cerita masyhur Muhammad Al-Fatih. Biasa tak dengar cerita Muhammad Al-Fatih. Orang kita ni tak pun nak kenal mana Muhammad Al-Fatih ni. Dia kenal Alfonso tu je. Alfonso Al-Bukit apa dah betul. Saya nak sebut dah tu Alfonso kenal sangat apa nak Alfonso betul. Hak Portugis ke apa tu? Hak tu kenal Muhammad Al-Fatih. Kita sepatutnya buku-buku sejarah kita lah, kita seronok kita baca. Siapa Muhammad Al-Fatih? Yang 900 tahun sebelum daripada tu, Nabi sudah cerita sebaik-baik panglima, sebaik-baik tentera, pembukaan kota Konstantinopel. Dalam hadis 900 tahun. Pada 900 tahun sebelum tu Nabi cerita dah. Dia berlaku tahun 1453, 52 gitulah. Hak Masihi. 900 tahun selepas Nabi bersabda. Berlakulah pembukaan kota tu. Siapa panglimanya? Muhammad Al-Fatih. Hak Nabi kata sebaik-baik panglima. Macam mana Muhammad Al-Fatih? Akidah khalaf, akidah Maturidiyah. Pekohnya pekoh Hanafi. Jadi kalau khalaf ni terpesong, macam mana Nabi menyatakan sebaik-baik panglima? Maka timbullah pula hak Nabi bersabda tak berlaku lagi. Hak Nabi kata tu bukan Muhammad Al-Fatih pembukaan kota Konstantinopel pertama, hak akan berlaku pula yang kemudian ni, tapi tak berlaku lagi. Timbul pula seumpama tu. Sebab apa? Sebab dia tak kenal dengan Muhammad Al-Fatih ni berakidah khalaf Al-Maturidiyah. Ni beringat molek ni. Jangan nak serupa dengan Yahudi pula. Yahudi percaya Nabi akhir zaman. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di kalangan yang mereka nak, mereka kata tak ada lagi Nabi akhir zaman. Pasal tu. Jangan jadi siapa jadi gitu tu. Cerita Salahuddin Al-Ayyubi, Asy'ari, Asy'ariyah, pegangannya khalaf juga. Pekohnya Syafi'i. Mereka mengatakan khalaf ni sesat kan?
Baca kitab Imam Nawawi. Baca kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi. Syarah Muslim banyak. Tapi hak timbulnya Imam Nawawi. Syarah Muslim. Syarah Bukhari banyak. Hak timbulnya hak Fathul Bari hak Ibn Hajar Asqalani tu. Ibn Hajar Asqalani Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Siapa mereka? Khalah mereka tu. Kan mereka kan hadis Bukhari Muslim. Syarah hadis Bukhari yang paling masyhur Fathul Bari. Siapa pengarang dia? Ibn Hajar Asqalani. Akidahnya khalaf. Hak Sahih Muslim. Syarah paling masyhurnya hak syarah hak Imam Nawawi. Syarah bagi Sahih Muslim. Imam Nawawi akidahnya khalaf. Lepas tu kadang-kadang mereka mengajar kitab Imam Nawawi. Ni Imam Nawawi ni khalaf juga ni, takwil ayat juga ni. Tapi gitulah, bukan semuanya kita boleh ambil. Bukan Nabi Rasul yang maksum. Tapi kalau salah akidah Imam Nawawi, ini akidah tak ada kemaafan. Macam mana kita boleh ambil ilmu daripada mereka yang berakidah salah? Ini. Maknanya menyesatkan pegangan khalaf, menyesatkan umat Islam secara majoriti, termasuk imam-imam muktabar. Ada ni, termasuk imam-imam muktabar. Kemudian pula tu cerita bab hadis apa semua. Sama juga saya pernah dengar satu ceramah tu berkaitan dengan hak Quran kita tu. Quran kan? Daripada imam mana Quran ni? Mereka pun di kalangan berpegang dengan akidah khalaf juga. Betul? Nabi yang mana? Quran pun hak yang imam asas tu khalaf. Hadis pun imam-imam hak muktabar kemudian khalaf. Nabi yang mana jadi agama? Nabi mana agama? Itu hak agak ekstrim. Tapi apabila keadaan tak ada kuasa ni, khalaf akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salaf akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalaulah kita belajar kedua-dua aliran, salah dan khalaf, kita tidak akan berkelahi. Betul? Macam kita dah ngaji Faridah ni. Takkan berkelahi lagi kita ni. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana mungkin jalanan khalaf, jalanan kemuliaan nak berkelahi dengan jalanan salaf? Sebab imam-imam khalaf ni susu jalur sanaknya adalah dengan imam-imam di kalangan ulama salaf. Mana mungkin berkelahi? Macam hak dalam kitab Faridatul Faraid inilah, tak ada berkelahi dah. Apa makna istiwa alal arsy? Jalanan ulama salaf serah kepada Allah. Jalanan ulama khalaf istiwa dengan mana Allah menguasai, memiliki, habis cerita, tak ada apa-apa. Selesai. Ada ni. Ni ada pula yang dia kata kalau ngaji kedua-dua jalanan tidak akan berkelahi. Betul. Lepas tu mana jalanan salafnya? Jalanan salaf Allah ni berpegang dengan zahir ayat Tuhan duduk atas arah. Tu kharu. Itu bukan salah. Itu akan berkelahi ya. Dia kata kita mengaji salaf, ulama terdahulu, kita mengaji khalaf, ulama kemudian tidak akan berkelahi. Kalau hak asal sungguh. Tapi dia kata salah ni kok mana? Salah pegang zahir ayat Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas aras. Berkelahi sungguh dah lah, sebab itu bukan salah. Itu golongan yang terpesong. Jadi berkelahi lah. Sebab itu bukan salah. Salah sungguh tak akan berkelahi salah dengan khalaf. Sebab apa? Keduanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang ni mereka ini datangkan akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Hambali, akidah Imam Hanafi. Tak sudah ceritalah akidah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Akidah salah ni ya, akidah Imam Syafi'i lah ni. Kita bersebut kata akidah salaf, sebut kata akidah khalaf. Kita tak berapa tahu mana. Akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana? Dah kitab Faridah tak? Ya, akidah Imam Syafi'i. Dan kitab Faridah ya, akidah salah. Akidah Imam Syafi'i itulah akidah salah. Akidah Imam Hambali itulah akidah salah. Akidah Imam Hanafi itulah akidah salah. Istiwa alal arsy, akidah Quran wajib berpegang. Apa makna? Serah makna kepada Allah. Tapi golongan yang terpesong ni
Imam Syafi'i berpegang Tuhan duduk atas aras. Imam Hambali berpegang Allah Tuhan duduk atas aras. Imam Hanafi berpegang Allah duduk atas aras. Mereka bawa akidah terpesong, mereka bohong pula atas nama imam-imam muktabar. Ini pun orang ni. Mereka pun baca kitab-kitab tauhid Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Mereka membaca. Mereka bukan berguru. Tauhid tidak boleh membaca. Tauhid kena berguru. Siapa yang berguru dengan imam-imam salaf ni? Di kalangan imam-imam khalaf. Mereka lah anak murid kepada imam salaf. Adapun orang kemudian ni tak ada. Dia begini. Dia kadang-kadang dia tekanlah kita. Sebab kita ni pekoh. Mazhab mana pekoh? Dia tanya kita. Kita berjawab. Kita di Malaysia mazhab Syafi'i lah. Kalau awak pekoh bermazhab Syafi'i, kenapa akidah awak tidak berpegang mazhab Syafi'i? Kita pun mengigar, dia nak jawab. Tanya kita pula, akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Apa awak lari? Kalau pekoh awak Imam Syafi'i, awak akidah Imam Syafi'i juga lah. Siapa awak pakai akidah Imam Asy'ari pula? Akidah Imam Maturidi pula? Awak ingat akidah Imam Syafi'i salah ke? Dia nak mengelirukan kita. Ni kita nak jawab akidah Imam Asy'ari Maturidi pun tak pandai. Tebing-tebing pegang akidah apa? Akidah sifat 20. Dan Imam Syafi'i pegang tak akidah sifat 20. Imam Syafi'i pegang tak akidah sifat 20. Imam Syafi'i kurun yang kedua. Akidah sifat 20 kurun yang keempat. Tak jumpa tu. Jadi Imam Syafi'i tak pegang akidah sifat 20 dia kata. Bohong dah situ. Betul. Imam Syafi'i kita tidak berpegang akidah sifat 20. Apa dia akidah sifat 20? Tuhan ada. Imam Syafi'i tak pegang. Tuhan sedia. Imam Syafi'i tak pegang. Tuhan kekal. Imam Syafi'i tak pegang. Tak pegang. Tuhan kuasa. Imam Syafi'i tak pegang. Kaedah 20 tu memanglah. Kaedah tu tak ada lah. Tapi hak Imam Syafi'i pegang hak tu lah. Ke macam mana? Kaedah sifat 20 tak ada pada masa Imam Syafi'i. Apa dia kaedah sifat 20? Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Imam Syafi'i pegang tak akidah tu? Pegang. Tapi kaedah susun tu tak. Tapi akidah yang sama. Tapi nak buat kita menjadi macam... jadi kita tak apa pandai mana dah. Dia pula jenis orang cerdik pula. Kita tengok tuang pula orang hebat. Kita orang kapung pula. Gelepar kita. Ngaji sebab 20 lama dah pun. Tak kena uji. Mana kamu? Mok aji pun nampak je kuat. Uji sikit, tak jawab je. Kita takkan terpengaruh dengan pelik-pelik. Orang tua-tua ni dia ngaji dia pegang sungguh. Tak sedap kecek dia. Tapi dia tak boleh nak kata apalah sebab tak pandai nak cakap. Gitu je lah, sedap kecek lah. Imam Syafi'i tidak pegang pun akidah sifat 20. Jadi akidah sifat 20 ni gapa sebenarnya? Masa Nabi pun tak ada. Dah Tuhan ada, Tuhan sedia ni siapa yang bawa? Bukan Nabi bawa. Bukan Nabi bawa. Hak Nabi belaka ni. Tapi kaedah ia belaka tak ada masa Nabi. Macam dia sebut sokmo lah. Hak susunan dalam kitab pekoh. Masa Nabi tak ada. Kitabut Taharah, Kitabus Salah. Mana ada masa Nabi? Ulama susun gitu. Tapi ambil mana? Ambil hak Nabi lah susun. Macam hak biasa tu buat misalnya. Hak kita nak ngaji Quran tu lah. Hukum nun mati ada 5. Hukum mi mati ada 3. Ada mak tu banyak mak pula dah. Hadis mana royak hukum nun mati ada 5? Ada? Sabda Nabi SAW bermula hukum nun mati ada berapa-berapa ada. Lepas tu? Bukan hak Nabi, hak hukum nun mati ada 5 tu. Bukan hak Nabi ruana. Hak tu hak Nabi baca. Tapi kaedah tu bukan hak Nabi lah bagi gitu. Tapi hak Nabi bacanya mana? Hak ulama susun hukum nun mati ada berapa ni, ambil musyafah ada guru sampai ke Nabi SAW. Nabi musyafah dengan Jibril AS. Maknanya hak tu Nabi baca. Tapi kalau tanya masa Nabi ada tak hukum tajwid tu? Tak ada. Jadi hak kita baca ke tajwid ni bukan hak Nabi.
Hukum kaedah bukan hak Nabi. Tapi tak lari daripada hak Nabi lah. Kita nak cerita pun tak berhenti kot kadang-kadang. Sebab hak tulis je. Cuma kaedah. Masa Nabi tak ada hukum tajwid tu. Lepas tu hukum tajwid ni ulama ambil baca. Siapa baca? Hak Nabi lah baca. Macam kita sifat 20 ni lah. Hak sifat ni siapa yang bawa? Nabi yang bawa. Jadi Imam Syafi'i berpegang tak dengan hak sifat 20? Memanglah berpegang dengan satu-satu sifat tu. Jangan salah faham dia kata ustaz tu mengajar Imam Syafi'i berpegang dengan akidah sifat 20. Sifat 20 kurung yang keempat dia tu bohong tu. Kita bukan kata pegang kaedah tu. Isi pegangan tu. Tuhan Esa, Tuhan kuasa, Tuhan mengetahui, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Kan Imam Syafi'i tak pegang gitu? Peganglah. Tapi kaedah tu ulama susun kemudian. Yang ada ni. Kita nak balik pada akidah Imam Syafi'i, akidah salah. Kita nak balik pada akidah Imam Syafi'i, kita sebut nama Imam Syafi'i sebab itu imam fiqh kita yang masyhur bagi kita. Kita sebut Imam Syafi'i lah. Kita nak pegang dengan akidah Imam Syafi'i bukan ayat mutasyabihah ni sahaja. Sekalian akidah berpegang sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpegang direct kepada Al-Quran. Maka kita pun berpegang direct pada Al-Quran. Kita kena ada ilmu Al-Quran sebagaimana ilmu Imam Syafi'i. Kita mampu? Kita balik sejarah Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i hafaz Al-Quran? Satu Al-Quran bila? Bila Imam Syafi'i menguasai ilmu satu Al-Quran bila? Balik pada akidah Imam Syafi'i. Tapi sebagaimana Imam Syafi'i, ilmunya macam mana? Ini bukan akidah Imam Syafi'i. Akidah 3 kurung yang pertama, solid. Ini, hak kurung salah, solid. Bukan kata ayat mutasyabihah saja. Keseluruhan akidah kembali pada Al-Quran. Kita hak kemudian ni. Kita nak kembali sebagaimana hak jalanan salaf. Jalanan ulama terdahulu. Macam mana? Kita menguasai ilmu Al-Quran. Tidak menguasai itu ulama khalas susun wikitanya. Tapi ulama khalas susun akidah sifat 20 semua ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita, sama sekali kita orang ajam, orang yang bukan berbangsa Arab, yang mana Al-Quran bukan bahasa kita. Itu ulama susun kemudian. Bukan kata ayat mutasyabih sahaja. Ni hak tu kita duk pegang akidah kita nama kini ni, hak tu mari daripada susunan ulama khalaf. Jadi kita ngaji pesen-pesen dulu, tak ada apa-apa isu. Kita mengaji gitu je. Lepas ni mari fitnah macam-macam, kita kena ada ilmu lebih sikit lah. Bukan ketakat ilmu-ilmu yang mana hak pesen dulu tak ada masalah. Senang-senang gitu je. Tak ada. Dah mari kata tanya kita berakidah, kenapa ambil akidah imam lain, kenapa tidak ambil akidah Imam Syafi'i? Adakah akidah Imam Syafi'i tak betul? Dia nak celarukan kita. Jadi akidah Imam Syafi'i akidah salah. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kat tu je. Pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Itu je pegangan kita ni. Sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah Ta'ala kekal selama-lama. Allah sedia kala sebelum Allah jadikan apa-apa. Adakah Allah terpisah daripada alam? Alam tidak ada. Adakah Allah berada di dalam alam? Alam belum ada pada masa itu. Adakah Allah berada dalam syurga? Sebab Nabi Adam AS disebut berjiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada dalam syurga sebab syurga belum Allah buat lagi. Orang mukmin berada dalam syurga melihat akan zat Allah. Adakah zat Allah berada dalam syurga sebelum Allah jadikan syurga? Allah tidak berkait dengan luar daripada alam, dalam syurga tidak ada. Sedia kala Allah. Sebab Allah belum buat apa-apa lagi. Arash Allah belum buat, syurga neraka Allah belum buat. Allah tidak bertempat, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak terpisah, Allah tidak bersama, sebab tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nak panggil terpisah, kena ada satu benda yang lain. Maka, suku jauh. Nak kata
Al-ijtima', nak berhimpun kena ada dua benda. Tapi sebelum Allah jadikan apa-apa, Allah tidak terpisah, Allah tidak berhimpun, begitu Allah sedia kala, begitu Allah kekal selama-lamanya. Sudah, habis kata je kita. Tak ada. Kita balik kepada pegangan kita. Sebelum Allah jadikan apa-apa. Tak ada ni. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis Sahih Bukhari. Ada Allah dan tidak ada serta Allah sesuatu. Kita faham tak? Sebelum Allah jadikan makhluk, tak ada apa lagi. Yang ada hanya Allah. Allah bertempat. Bertempat macam mana? Tak ada. Allah yang ada. Allah di atas. Di atas apa? Allah di bawah. Di bawah apa? Allah di luar. Di luar kepada apa? Allah di dalam. Di dalam kepada apa? Allah dekat. Dekat dengan siapa? Allah jauh. Jauh dengan siapa? Tak ada. Tak ada semua tu. Sebab yang ada hanyalah Allah. Maka Allah begitu sedia kala, Allah kekal begitulah selama-lamanya. Mustahil Allah berubah. Itu je. Jangan duk fikir berkaitan dengan wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi, ayil makhluk. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah. Wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Jangan kamu fikir berkaitan dengan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak meliputi dengan zat Allah akan fikiran. Kita tak fikir dah. Mari lintasan. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Mudah je. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Ini maksud perkataan ni dah warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap apa yang datang datang ke atas fikiran engkau, Allah menyalahi. Habis cerita. Ni kullu ma kita sudah dilarang berfikir berkaitan dengan zat Allah. Tapi ni apa? Cetusan datang. Allah di atas, Allah di bawah, Allah dekat dengan kita, Allah duduk dengan kita. Mari lintasan-lintasan gangguan. Mari lintasan seumpama ni, kullu ma khatara ala badika fallahu bi khilafi. Tiap-tiap perkara yang terlintas di otak engkau, akalan engkau, Allah menyalahi. Sudah. Dilarang berfikir, terlintas Allah menyalahi. Habis cerita tak ada. Berarti setakat tu je. Kan mudah tu kan. Baik, itu berkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, cukup mudah. Tapi kena kemah molek lah. Nak berpegang dengan akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab kita nak mati syaitan mari ni. Syaitan mari berupa. Mari duduk dekat kita. Dekat jauh bukan. Bukan Tuhan mari duduk dekat jauh gitu. Syaitan mari besar. Bukan. Cerah. Bukan. Putih comel. Bukan. Tu nak kejap tu. Sebab syaitan akan mari mengaku dia Tuhan. Kalau akidah kita kejap dah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, syaitan mari duduk dekat. Dekat bukan Tuhan. Jauh, bukan Tuhan. Syaitan nak buat guna, syaitan tak buat guna lah. Sebab syaitan ni makhluk macam kita. Syaitan hanya boleh merupakan rupa makhluk. Besar ke kecil ke, cerah ke gelap ke, tak nak akidah. Itu makhluk, bukan Tuhan. Mengaku mana pun Tuhan. Ni akidah kita kejap. Mari Dajjal hidup di akhir zaman. Dajjal tunjuk kekuasaan dia, menghidup, memati, menyubur, mengering. Berbentuk seumpama tu, gimari seumpama tu, bertempat seumpama tu. Tuhan apa gitu. Tu Dajjal. Kejap akidah kita ni dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kejap kita dengan suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kejap tu. Ada. Ni saya ulang pula ni. Kita masuk sifat yang kelima dah. Tapi ulang pula. Orang ni kita orang tua-tua. Orang muda-muda tak susah lah orang tua-tua. Maknanya setakat kejap seorang gitu je. Kalau orang mari nak test kita tu, boleh tak? Biar dia balik koyong gitu. Koyong apa panggil? Koyong tak? Koyong panggil tak? Koyong ke panggil? Dia ingat kita orang tua ni barang dia ingat. Nampak duduk kelek kita tak jauh lama pun jangan. Yang nak test kita. Macam sebut sebelum ni lah. Kembali
ambil ayat surah Al-Hadid ayat keempat ada. Ingat ada? Ngapa lagi? Surah Al-Hadid ayat keempat. Jelah tak ngapa satu ayat pun payah sangat. Ambil awal, atau ambil ujung. Hak awalnya summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa atas arsy. Di hujung ayatnya wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di awal ayat istiwa 'alal 'arsy. Di akhir ayat Allah bersama dengan kamu. Kalau pakai zahir ke bercanggahlah. Tak nakut orang panggil bercanggah. Istiwa Tuhan duduk atas arsy. Lepas tu Allah bersama dengan kamu. Lalu mana pula? Allah bersama dengan makna Allah mengetahui. Ditahui pula. Dah mengetahui. Salah. Ma'iyah. Bersama. Bersama mana? Serah kepada Allah. Istiwa. Istiwa mana? Serah kepada Allah. Khalah. Istiwa. Allah menguasai arash. Allah bersama. Allah mengetahui. Senang kita khalah. Salah. Serah kepada Allah. Surah Al-Hadid ayat keempat. Di awal ayat istiwa al-arsy, di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan ia Allah Taala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Tak berat mana dah sebab ulang acak kali. Ulang acak kali tak beratlah. Ulang acak kali tak berat. Hari ni tak boleh berat sangat sebab hari ni nak ketik derma. Ketik derma kalau jenis berat-berat tak semangat nak derma. Nampak dah tong hak ala naik tadi dah. Ngelih tong tangga-tangga tu letak. Sepak tu kita nak. Biar sepak. Biar tak nampak sepak betul. Ada pun tong hak dalang tu, hak dalang ni hak tong kayu, hak bekas bulat tu, hak derma surah kita hak macam tiap-tiap minggu. Hak derma untuk pembinaan masjid Syekh Daud tu kita belah-belah luar. Belah-belah luar. Lepas tu ada hak tangga-tangga tu lah. Kemudian cukup tak kertas tu ni? Apa? Panggil apa? Kertas nak panggil? Lek sebut mudah-mudah ke apa panggil? Saklar. Saklar tau. Cukup tak? Cukup. Boleh seseorang? Saklar hak bagi tadi, hak boleh seseorang? Yelah, masuk dalam FB, WhatsApp masing-masing. Kan masing-masing ada grup WhatsApp kan. Grup WhatsApp bekas sekolah rendah, bekas sekolah menengah, apa lagi? Kan grup WhatsApp tu kan. Masuk dalam grup. Haji Mat, belah lelaki ramai tak ada. Open cukup. Ada lagi tu. Bukan masalah untuk kitanya, kita tahu dah. Kita nak ketik derma ni dana untuk pembinaan Masjid Syekh Daud. Mana kita ambil itu, kita sebo. Jadi di dalam tu ada dengan nombor-nombor akaun. Kemudian kalau tak mau masuk akaun, nak derma melalui saya pun boleh lah, tak ada masalah. Saya pun boleh, tak ada masalah tu. Tapi nak masuk akaun, lalu ni masuk akaun je. Dia bukan masuk akaun, dia panggil ni apa? Transfer. Transfer tak apa panggil? Saya tak berani. Sayang ke duit, takut masuk orang lain. Tak berani. Dah kalau masuk orang lain, tak dia nak ambil semula tau. Ke boleh batal balik. Sekarang ni baru pandai. Pergi bayar bil telefon ikut meseng. Lama ni pergi bayar di kaunter je. Tubik tu tengok pula 3 kali. Nombor betul ke tak ni? Takut nombor salah. Kena nombor telefon orang lain, untung dia pula. Baru sekali, baru 2 kali baru. Baru pakai meseng. Dah. Nak beri duit kepada tak ada orang gitu tak biasa. Takut salah kena nombor telefon orang. Masuk kereta tengok pula nombor. Mana dah? Dia biasa nyakit gitu, nyakit orang tua tau. Nyakit orang tua ni dia was-was. Nyakit orang tua kan? Nak pergi mana-mana lepas belek. Kalau nak pergi jalan kan, pasport. Lepas tengok. Pasport ada nak ambil dah, lepas tengok. Nak turun tengok, lepas tu tengok. Apa kali nak tengok? Tapi orang kata perangai orang tua gitu. Dia jadi was-was, takut. Jadi nama akaun tu ada di sekelar tu. Tapi kalau nak bagi saya pun boleh lah insya-Allah. Kita ketipan derma tu untuk pembinaan masjid, hak persatuan pondok di Fotoni, bukan hak mana-mana tuan guru.
Ini hak sekalian untuk tubuh pondok. Jadi di Fotoni ni masjid-masjid biasa pun makmur, ini masjid hak satuan hak tugu-tugu pondok belaka. Jadi kita ambil kesempatan lah sebagai jariah pada kita, dan kita maklumlah tiap-tiap amalan kebajikan kita pahala pada ibu bapa kita. Sama ada kita nak niat ibu bapa kita ke apa ke tu terpulang. Niat tak niat pun pahala tetap boleh pada ibu bapa kita. Ni sekarang kita duduk majlis ilmu. Ni lama mana dah? Dekat-dekat nak sejam dah ni. Kita niat dah pahala pada mak ayah kita. Niat dah pahala pada mak ayah. Kita daripada rumah tadi tu pahala dah tu. Daripada kita mari bawa kereta tu pahala dah. Tiap-tiap langkahan tu pahala dah. Kita niat dah pahala pada mak ayah kita. Tak ni ya. Automatik. Sebab apa? Sebab kita ni adalah mak ayah kita. Automatik. Tapi kalau kita nak derma, kita nak niat ni pahala derma ni untuk mak ayah. Niat je lah, tak ada apa-apa. Niat tak ada apa-apa. Tapi tak syarat niat. Maknanya mak ayah kita dapat pahala secara automatik. Jadi mana kita pakat-pakat lah. Kita pakat-pakat untuk sumbangan masjid, pembinaan masjid atau Syekh Daud tu. Jadi hak kita ni hak sifat yang kelima, insya-Allah sambung semulalah minggu depan. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam.